Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Selamat datang dan pertama kali ke podcasting kami yang berjudul Dari Studio yang dibawakan secara langsung daripada Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat PSPK Universiti Putra Malaysia. Dan menerusi podcasting ini kita berharap dapat berbicara dan mengupas topik dan isu secara santai bersama pakar di studio. Dan baiklah, sebelum kita mulakan rancangan podcasting kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Selaku moderator hari ini, saya Dr. Hanis Halwah Yaakob dari Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Baiklah, topik kita pada hari ini adalah sesuatu yang kalau orang dengar macam wow, menariknya, mistiknya. Okey, iaitu nenek kebayan antara mitos dan realiti. Jadi kalau kita tengok sekarang dewasa ini, orang ataupun representasi watak nenek kebayan ni suka dibawa secara negatif. Kenapa perkara ini terjadi? Tapi dalam sastra kita, dalam kebudayaan Melayu, sebaliknya nenek kebayan itu digambarkan sebagai seorang watak yang berlainan daripada watak yang digambarkan dalam filem-filem barat misalnya. Jadi oleh itu, adakah perkara ini benar ataupun sebaliknya? Kita bawakan ke studio hari ini seorang yang pakar untuk berbincang, berborak, berkongsi idea dan memecahkan kebuntuan kita, iaitu memperkenalkan Profesor Madya Dr. Salmah Jan Nor Muhammad, pensyarah di Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Selamat datang Dr. Salmah. Terima kasih Dr. Hani. Pertama kali ke podcasting? Ya, betul. Terima kasih kerana mengundang saya. Apa perasaan tu? Gementar. Tak payahlah gementar. Kita sekadar berbicara santai, borak santai ya. Jadi seperti yang permulaan saya sebentar tadi, pada pandangan Dr. Salmah lah, adakah benar wujudnya nenek kebayan dan persepsi doktor berkenaan nenek kebayan? Okey, terima kasih Dr. Hani. Sebenarnya nenek kebayan ni, kalau kita masa kecil-kecil dahulu kan, kita memang membayangkan bahawa nenek kebayan tu wujud. Sebab mak-mak kita dulu, kalau nak, bukan nak takutkan lah. Maksudnya kalau kita nak balik waktu senja tu supaya kita jangan bermain di luar, dia akan kata nanti nenek kebayan akan datang. Jadi kita pada masa kita ingat itu adalah satu figur ayah, momok lah. Ya. Tapi dalam budaya Melayu sebenarnya nenek kebayan ni adalah satu makhluk mistik. Makhluk mistik ataupun mitos. Ya. Mitos ni kalau dikatakan bahawa mitos tu adalah satu yang hadir sebelum kedatangan Islam. Jadi adanya animisme dan sebagainya. Jadi kebanyakannya melambangkan atau menggambarkan bahawa nenek kebayan itu adalah seorang nenek tua dan kadang-kalanya wujud dalam bentuk wanita yang muda. Dia boleh menjadi menyamar muda sebagai seorang yang muda dan juga dia mempunyai satu kuasa yang boleh menyembuhkan penyakit dan juga boleh memberi keberuntungan kepada orang yang mempercayainya. Keberuntungan macam mana tu, Doktor? Keberuntungan tu seperti kalau ada mantra-mantra segala, sebab dikatakan nenek kebayan ni adalah tahu tentang penggunaan ilmu sihir. Jadi itulah, dan satu lagi bukan ilmu sihir saja. Tentang penculikan kanak-kanak. Kalau kita lihat dalam Majika, dalam filem Majika digambarkan bahawa seorang yang muda disebabkan adanya ramuan-ramuan untuk awet muda disebabkan daripada tangisan anak-anak muda tu, anak-anak kecil tu kan, betul kan? Dikumpulkan air mata. Ya, betul. Dan satu lagi, nenek kebayan ini dia melihat kepada masyarakat tersebut. Ada yang mempercayai nenek kebayan tu wujud dan ada juga yang mempercayai ia sebagai satu figura dalam mitologi alam Melayu. Jadi itulah nenek kebayan ni, sama ada dia realiti ataupun fakta, itu adalah bergantung kepada pandangan masyarakat tu tersebut. Jadinya kalau dalam ada drama bersiri yang dipanggil Nenek Bongkok 3 tu digambarkan nenek kebayan inilah yang mencolik tu kan?
Sebenarnya nenek kebayan si bongkok 3 ni dia ada satu orang kata perkaitan dengan lirik lagu dalam dalam Musang Berjanggut. Nenek-nenek si bongkok 3. Jadi Siang malam masih berjaga. ya, jadi di situ kita menggambarkan fizikal nenek kebayan tu sebagai seorang yang si bongkok 3. Dan satu lagi dalam sejarah Melayu, sebenarnya Suratus Salatin lah, yang digambarkan bahawa Puteri Gunung Ledang tu menyamar sebagai si nenek kebayan yang untuk berjumpa dengan Tun Mamat tentang peminangan Puteri Gunung Ledang tu. Jadi penyamaran nenek kebayan tu dibentukkan dalam seorang tua yang berbongkok, badannya berbongkok tiga, dan juga mempunyai kesaktian. Kalau mungkin penonton kita bertanya, bongkok 3 tu macam mana? Dia bongkok habis? Kalau kita sujud, dia umpama kita sujud. Seperti itu kita badannya. Sujud badannya tu. Dan bermakna orang ini berumur memang sekitar sudah yang orang kata lebih 80 tahun ke atas. Begitu. Itu fizikalnya lah. Itu dia ada 3 aspek. Saya ulang balik tadi, dia sama ada dia penculikan, penyamaran ataupun makhluk mistik. Betul. Okey. Jadinya kita melihat kalau sama cakap tadi, dia adalah makhluk mistik. Tapi adakah dia sebenar-benarnya wujud pada zaman yang macam contohnya di dalam kata Dr. Salma tadi, dalam Suratus Salatin ada, even dalam Hikayat Hang Tuah, Hikayat Hang Tuah tak pasti. Daripada Suratus Salatin tu kan. Jadi adakah figura ini sebenar-benarnya wujud ataupun dia memang makhluk mistik sahaja? Okey, Dr. Hani, sebenarnya kan nenek kebayan ni mempunyai satu naratif budaya tau. Budaya naratif yang sangat erat dengan masyarakat, bukan saja masyarakat di Malaysia, tapi di Indonesia dan di Brunei, masing-masing ada mempunyai nama terhadap nenek kebayan tu. Ya. Dan nenek kebayan ini dikatakan kalau kita berkenaan dengan sejarah, sebenarnya dalam rekod-rekod sejarah tak ada. Nenek kebayan tak wujud sebenarnya. Sebab dia tak ada sesuatu pun direkodkan. Tapi ia adalah satu orang katakan menggambarkan perwatakan orang-orang tua dahulu pada zaman tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita lihat satu warisan generasi lisan, orang kata dari warisan lisan ke generasi-generasi ini, dikatakan bahawa wujudnya nenek kebayan dalam aura yang menggerunkan. Aura yang menggurunkan. Kalau kita tengok Upin dan Ipin, apabila melihat nenek kebayan saja mereka dah sungguh takut. Jadi sebenarnya itu persepsi bahawa nenek kebayan seperti itu. Namun dalam rekod-rekod sebenarnya tidak ada. Tidak direkodkan. Namun digambarkan perwatakannya itu membawa nilai-nilai budaya. Adanya satu mesej, pengajaran moral kepada masyarakat sebenarnya. Sebab dahulu kita masyarakat ini tidak boleh secara terus terang mengkritik orang-orang tertentu. Jadi diandaikannya ada satu watak dimunculkan satu watak untuk menyampaikan mesej bahawa benda ni tak betul dan sebaliknya. Jadi sebab itulah ada satu orang kata isu yang sensitif kalau kita membawa satu perwatakan yang benar-benar wujud pada masa zamannya itu. Jadi kalau Dr. Salma cakap tadi berkenaan dengan aura menakutkan. Aura menakutkan ni boleh Dr. Salma jelaskan? Adakah daripada bentuk fizikal ataupun kehadirannya tu pun dah membuatkan kita rasa gementar? Sebenarnya gambaran masyarakat itu apabila kita lihat, macam Dr. Hani sendirilah menggambarkan nenek kebayan tu seperti bagaimana? Kalau saya, sebelum saya tahu ni tadi kan, kita akan lihat nenek kebayan tu dari perspektif barat lah. Yang macam kalau saya rasa pun generasi kini akan melihat nenek kebayan ni adalah yang apa tu, ahli sihir, wanita yang jahat, naik broomstick. Betul. Dan satu lagi sebenarnya simbol kepada tongkat kepada nenek kebayan tu, dan dia dihadirkan selalu dalam suasana yang gelap. Itu menggerunkan. Dan juga rambutnya itu orang kata disanggul dengan tinggi dan juga mempunyai orang kata menggunakan kain batik.
Memakai batik dan berkebaya, sebenarnya itu adalah tradisional Melayu sebenarnya kan baju, tapi sebab dia fizikalnya itu yang menggerunkan dan digambarkan bahawa nenek kebaya ni tak ada gigi. Tak ada gigi. Dan lagi satu sebenarnya itulah tadi saya nak kaitkan tentang nenek aku tu, Dr. Hani, sebab bila dia kata bila ada munculnya nenek kebayan itu mencari cucu di mana ada kan. Jadi itu sebenarnya adalah satu yang memberikan satu persepsi kepada masyarakat bahawa kenapa nenek kebayan tu sangat menggerunkan. Mukanya kalau digambarkan seperti muka ahli sihir yang hodoh. Jadi masyarakat tu digambarkan bahawa nenek kebayan tu adalah seorang yang menakutkan sebab adanya sihir-sihir mantra itu. Penggunaan mantra dan juga perubatan. Jadi bila dimomokkan, dan sebenarnya media masa ni memain peranan penting juga. Betul. Jadi itu kita bila sampai kepada generasi-generasi seterusnya, kita melambangkan bahawa nenek kebayan tu tidak ada satu pun yang positif padanya. Okey. Jadi kalau kita lihat sendiri, nenek kebayan ni adakah dia memiliki makna khusus dalam budaya atau tradisi lokal? Maknanya dia ni berperanan sebagai kalau kita lihat tadi lebih kepada ciri-ciri yang negatif kan. Jadi kalau peranannya dalam aspek positif, macam mana tu doktor? Okey, yang tadi seperti yang saya katakan tadi bahawa nenek kebayan ni ya memang ia memainkan peranan penting dalam masyarakat untuk menyampaikan mesej moral. Selain itu sebenarnya nenek kebayan ni, cerita nenek kebayan ni termasuk dalam cerita rakyat. Cerita rakyat tu fungsinya adalah untuk memberi hiburan kepada masyarakat. Dan satu lagi dia adalah satu warisan budaya. Dan juga folklore lah orang kata sastra rakyat yang supaya kita ketahui dari generasi satu ke generasi. Sebenarnya cerita nenek kebayan ni doktor, dia bukan muncul abad sekarang ni. Betul. Ya, dia muncul pada abad ke-18 lagi. Bayangkan jarak tu kita sebab dari mulut ke mulut. Namun watak dan perwatakan tu berbeza mengikut apa yang disampaikan oleh nenek kita, mak-mak kita. Jadi dia daripada positif itu kepada negatif. Jadi selalulah kita dimomokkan bahawa nenek kebayan ini adalah dan sebenarnya ia adalah satu, dan juga sebenarnya nenek kebayan ini adalah satu orang kata memaklumkan bahawa pada kita ni ada wujudnya sihir-sihir itu daripada watak dan perwatakan nenek kebayan itu sebenarnya. Kalau daripada saya pernah terbaca lah juga nenek kebayan ini selain apa yang Dr. Salma cirikan tadi, dia juga ada fungsi-fungsi lain lah seperti peminangan, sebagai orang tengah. Macam mana tu Dr. Salma? Okey. Kita patah balik tahu. Kalau sebenarnya kita nak tahu siapa nenek kebayan. Okey, siapa nenek kebayan tu? Saya kalau kita rujuk kamus, pusat rujukan kan. Okey. Nenek ni bermaksud adalah orang tua. Kebayan tu adalah dalam sastra lama adalah orang suruhan. I see. Kebayan tu orang suruhan. Orang suruhan sebenarnya. Tapi dalam kamus besar Indonesia menyatakan bahawa nenek kebayan ni adalah orang perantara. Orang untuk hero dan heroin untuk bersatu sebenarnya. Jadi itulah. Jadi bila kita tengok pemaknaannya tu menyimpang daripada yang asal, yang kita persepsi kita tu bahawa nenek kebayan itu adalah orang yang sesuatu yang tak bagus. Sesuatu yang tak bagus. Tapi kalau pemaknaan tu kita lihat ia memberi konotasi yang baik kepada nenek kebayan itu. Jadi kalau kita lihat ada beberapa dalam kebiasaannya dalam cerita Lipur Lara macam Hikayat Indra Putra, Hikayat Indra Putra, di pengarang tu menggariskan ataupun menterjemahkan nenek kebayan tu memang wataknya tu penyimpangan daripada yang asal, di mana nenek kebayan tu dihadirkan, dicipta sebagai karakter yang sebagai seorang penyayang yang kepada kanak-kanak. Jadi bermakna dia berantonim dengan yang kita tahu bahawa nenek kebayan tu adalah seorang yang sukakan menculik anak kanak-kanak. Jadi dia membencikan kanak-kanak. Tidak, dalam Hikayat Indra Putra itu sendiri watak nenek kebayan tu digambarkan sebagai seorang yang mempunyai kebun bunga, berjualan bunga.
kebun. Ya, kalau dalam hikayat Malam Deman dijelmakan bahawa nenek kebaya ni mempunyai menternak haiwan sebenarnya. Jadi itu yang berbeza. Jadi anak-anak di dalam kedua hikayat ni sebagai apa? Kanak-kanak ni adalah sebagai watak utama dan dijaga oleh nenek kebayan. Nenek kebayan ni selalu menerima tetamu dengan terbuka hati. Dia tak kenal pun siapa yang kanak-kanak yang hadir ni, tapi dijaganya dengan baik, dipeliharanya dengan baik, dan sehinggalah sebenarnya nenek kebayan ni menjadi seorang yang kaya raya. Wow. Kaya raya disebabkan asbab dia menjaga anak-anak raja ni. So maknanya persimpangan, maknanya memang kontradiksi tu berlaku lah. Betul. Selalunya kan yang dibawa oleh media adalah nenek kebaya ni dah lah buruk, dah lah tua renta, tidak berdaya lagi dan bodoh miskin. Rupanya nenek kebaya yang dicirikan tu adalah seorang yang penyayang, yang kaya pula. Dan lagi sebenarnya penguat motivasi kepada watak-watak utama ni. Kalau macam ada masalah kepada watak ini, mereka akan mencari nenek kebayan itu. Nenek kebayan sebagai penguat motivasi, sebagai penasihat sebenarnya. Itulah kalau kita baca dalam naskah-naskah lama ni memang ia bertentangan dengan apa yang hadir, yang disampaikan dari zaman ke zaman. Okey, selain daripada yang dua naskah ini yang doktor katakan ini, ada lain-lain contoh. Sebenarnya nenek kebaya ni sebab dia figurannya dia lebih kepada cerita rakyat. Jadi tak banyak yang menyentuh tentang cerita tentang nenek kebaya ni. Macam dalam Sulatus Salatin atau sejarah Melayu, hanya dalam peristiwa peminangan Puteri Gunung Ledang penyamaran itu, namun lebih dominan dalam hikayat Malim Deman. Hikayat Malim Deman di mana ada perkahwinan Malim Deman dan puteri bungsu itu. Okey, dalam naskah itu pula macam mana diperkisahkan peranan. Okey, dalam Malim Deman dia lebih dominan ceritanya apabila di situ saya rasa mungkin perkembangan cerita kepada yang konotasinya negatif itu apabila nenek kebayan ini ada menyentuh tentang ilmu perubatan dan juga pembacaan mantra untuk memuja puteri bungsu itu turun dari kayangan. Dan nenek kebayan ini mengajar Malim Deman tentang ayat-ayat mantra itu. Tapi yang bagusnya pengarang ini dia tidak menjadikan suatu pembacaan itu sebagai satu yang terus syiriknya tu, tapi diadunkannya, ditambahkannya dengan memuji-muji Allah sebelum itu. Dia memuji-muji Allah dulu. Lepas tu macam tu. Lepas tu barulah dia membuat ayat-ayat yang seperti adalah ayat-ayatnya, bunyi-bunyinya tu dia puja dan menggunakan kemenyan. Jadi kita kan kalau kemenyan ni simbolnya itu kita seperti memanggil benda tersebut. Jadi itulah mungkin penggunaan peralatan dan juga cara nenek kebayan ini itulah menggambarkan terus-menerus kepada generasi yang lain ini bahawa nenek kebayan ini adalah seorang yang jahat kerana ada menggunakan ilmu-ilmu seperti itu, ilmu-ilmu mistik itu. Kalau menjadi perantaraan tu pula macam mana? Perantaraan itu macam puteri bongsu diceritakan. Puteri bongsu ini sebenarnya dia selalu mandi-manda dekat rumah nenek kebayan ni. Dia ada swimming pool lah. Nenek kebayan ni kan sebab dia yang jadi tarikan pada dia ni dia suka menjamu tetamu. Jadi dia kalau ada orang hadir ke rumahnya akan dijaga, dia dihidangkan dengan makanan. Lepas tu segala-galanya lah diberikannya. Jadi kalau konsep sekarang ni pergi healing-healing lah, tapi rumah nenek kebayan. Dia healing macam tu, healing zaman dulu. Memang akan, dulu kan watak-wataknya memang akan bertemu dengan nenek kebayan. Sebab nenek kebayan ni ada satu aura yang positif kepada dia. Jadi dan nenek kebayan ini juga apabila dijaga, dia menjaga Malim Deman itu, tapi dalam hikayat Indra Putra tidak ada, dia tak menjadi perantara, dia menjadi penguat emosi, penguat motivasi kepada kerujuk tapi dalam hikayat Malim Deman lebih kepada percintaan. Jadi
apabila memuja dan putri bongsu itu dah jadi jatuh hati kepada Malim Deman dan seterusnya, di situlah orang kata masuk cucuk kalau nak apa Kenen lah, menenenkan. ya kenen macam tu. Jadi Okey. dia katakanlah bahawa Malim Deman ni seorang yang begini, seorang yang menjadi suami yang akan bertanggungjawab dan semualah. Jadi itulah perantara percintaan muda-mudi. Katanya begitu. Itu percintaan muda-mudi perantara. Kalau kita tengok pun tidaklah semua filem, terutamanya filem-filem lama klasik ada juga yang merepresentasikan ataupun image nenek kebaya ni sebagai apa ni yang membawa wangi-wangian ke istana. Kita ingat filem tu. Kayak Hang Tuah, Dang Rani namanya. Oh, Dang Rani. Hang Tuah. Tapi memang di situ pun orang mengatakan bahawa Dang Rani itu adalah nenek kebayan yang menjadi ibu angkat kepada Hang Tuah di masyarakat lah, yang menjadikan Tun Teja orang kata jatuh cinta pada Hang Tuah. Tapi sebenarnya Dang Rani itu. Tapi sebenarnya orang katakan bahawa Dang Rani ni adalah nenek kebayan sebab dia tua. Bila kita menggambarkan bahawa orang tua tu itulah nenek kebayan semua. Pukul rata. Aduh, takut nak jadi tua. Lepas ni kita kena nak, sebelum tua kita kena suntik vitamin C. Betul. tak ada gurau. Jadi sebenarnya nenek kebayan ni tidaklah semestinya tua kalau begitu. Maksud saya bukanlah, maksudnya tidaklah perlu hodoh bongkok. Ya, betul. Itu adalah gambaran fizikal kita sebenarnya untuk ada memberi mesej kepada masyarakat pada masa itu. Contohnya lah kan Dr. Hani, kalau nak pergi kita nak menegah orang itu, nak mandi sungai, hati-hati nanti ada nenek kebayan di sana. Dan setiap kali kalau Dr. Hani tengok orang pergi merakam video di tepi sungai, kalau dia ternampak ada sesuatu hal kelibat kan, dia kata itu nenek kebayan. Betul kan? Takutnya. Jadi itu sebenarnya bila dikatakan fizikal itu saja, terus kita set kita bahawa itu nenek kebayan. Yalah, sebab kalau kita tengok, kalau yang daripada hikayat-hikayat ni kan, dia adalah seorang yang kaya. Ya, betul. Tempat orang pergi healing. Yalah mestilah jadi orang suruhan diraja macam Dang Rani. Betul. Mestilah digambarkan sekurang-kurangnya berpakaian elok, sangat cantik. Betul. Agaknya lebih indah dari wanita zaman kini. Nenek kebayan sebab dia memang tahu tentang ilmu perubatan, ilmu kesihatan. Dia memang menjaga. Dia memang kan tahu tentang herba-herba, digambarkan seperti itu. Dan juga nenek kebayan ni bila dia kaya, dia ada hamba juga. Wow. Ada hamba yang Yalah, sebab dia kaya. Ya. Jadi itu kalau kita lihat bahawa nenek kebayan tu digambarkan seorang yang miskin, hidup. Sebab melalui kajian yang sebelum inilah Dr. Hani kan, banyak persepsi memang negatif kepada nenek kebayan. Dikatakan bahawa penjaga mistik. Dan juga ada yang mengkategorikan nenek kebayan ini sebagai dalam golongan jin dan hantu dalam cerita Melayu. Sehingga begitu nenek kebayan itu digambarkan dalam golongan jin dan hantu. Ya. Tapi kalau mengikut kajian saya sendirilah, memang saya melihat filem seram kan, dan budaya Melayu ni memang tidak ada kategori nenek kebayan sebagai salah satu makhluk mistik ni kan. Betul. Oleh itu saya beranggapan yang bahawasanya nenek kebayan ni adalah perempuan tua lah. Betul. Tapi media kita lah juga memainkan peranan stereotip ni. Pandangan doktor, apa yang menyebabkan stereotip atau pandangan negatif dalam kalangan masyarakat atau media masa kita berkenaan dengan nenek kebayan? Okey, itu pertama saya nak nak kaitkan dia sebenarnya kajian-kajian lepas yang tadi saya katakan. Dan satu lagi, orang nenek generasi yang terdahulu mula-mula dikatakan bahawa nenek kebayan ini diasosiasikan dengan ilmu hitam. Hani pun mesti akan dengar bahawa nenek kebayan ini dikaitkan dengan ilmu hitam. Dari generasi ke generasi sampailah saya rasa anak saya pun bila dia tengok saya, ini nenek kebayan, nenek kebayan, nenek kebayan. Ini jahat nenek kebayan. Nenek kebayan penculik wanita. Penculik wanita pula.
Culik kanak-kanak. Kanak-kanak. Menculik kanak-kanak. Dia nak culik tu Dr. Hani je tu. Culik yang belum berkahwin ya. Oh, ya. Tu mahal tu. Jadi digambarkan dari warisan tu. Dia stereotip tu wujud tu sebab adalah dari budaya kita sendirinya. Budaya kita yang tidak, minta maaf, yang kadang-kadang tidak memahami. Tidak memahaminya dengan jelas dan kita suka mendengar kabar-kabar. Ataupun kita senang nak kita tengok inilah kalau representasi orang tua tu mesti the bad witch lah kan. Yang naik broomstick. Dan juga kalau ada satu lagi digambarkan nenek kebayan ni suka makan sirih tu. Omega giginya kan. Merah-merah. Jadi itu sebenarnya adalah menimbulkan persepsi negatif. Dan juga dalam cerita-cerita Majika tu memang orang kata memberikan satu impak yang bukan kata tak bagus lah. Bagus sebenarnya sebab menterjemahkan watak-watak dalam cerita rakyat ni. Tapi itulah malangnya tu dijelmakan Zainazin ya masa tu. Tapi Zainazin dalam watak solid, nenek dikatakan nenek tua sebab dia tahu tentang bagaimana untuk menjaga produk dirinya. Sehingga orang kata Ning Baizura masa tu dia nak cantik pergi minta ramuan nenek kebayan. Betul lah, maknanya dia orang suruhan diraja yang memberi petua kepada waktu itu rasanya dia adalah ratu lah kan, permaisuri lah kan. Ya betul. Jadi nenek kebayan tu memang daripada media masa sebenarnya. Main peranan penting. Jadi mungkin kali ini cuba kita gambarkan pula sudut positifnya nenek kebayan tu bagaimana. Asyik kita dimomokkan saja daripada negatif kan. Betul. Jadi mungkin bolehlah telaah cerita Hikayat Indah Putra. Hikayat Indah Putra, Malim Deman. Saya suka confuse. Hikayat Malim Deman. Hampir cerita-cerita rakyat ni hampir sama jugalah ceritanya, percintaan dan juga pengembaraan, perkasa. Macam itulah. Okey, antara yang menjadi kegemaran doktor lah kalau kita tengok representasi nenek kebayan ni dalam semua hikayat ni, yang menjadi kegemaran doktor. Cakap, sukanya lah nenek kebayan dalam cerita ni. Musang berjanggut. Okey, nak tanya sebab doktor, tengok kecantikan Sa'dia tu. Kecomelannya, lepas tu dia pandai nyanyi lagi. Walaupun dia bukannya menyanyi, miming saja kan. Dan di situ saya tengok kepintarannya. Walaupun dia bukan nenek kebayan lah. Dan satu lagi Zainazin. Representasi nenek kebayan. Sebab dia makan sirih tu. Tapi ni negatif lah. Positif belum lagi. Tak nampak lagi satu drama yang mengatakan nenek kebayan tu dari akhir-akhir inilah tak nampak. Tak. Sama saja dari abad ke-18 sampailah ke abad ke-berapa sekarang? Abad 21 Dr. Hani. Cuma mungkin filem-filem kategori ada kot. Kategori Shaw Brothers dulu-dulu. Adalah yang nenek kebayan adalah kira supplier minyak wangi kepada macam itulah puteri-puteri diraja. Wah, gitu. Sebab dalam sastra tradisional doktor, sebenarnya nenek kebayan ni dia ada dalam watak pipih. Maksudnya watak pipih tu watak yang tak kompleks, dan juga tidak orang kata sekali. Dia hanya hadir dalam peristiwa-peristiwa tertentu saja. Dan juga dia dalam hadir dan membantu watak utama. Jadi dia dalam kelompok protagonis tu, bukan antagonis. Saya dah menulis tentang tu. Apa yang doktor, bolehlah kongsi sikit apa yang doktor tulis berkenaan dengan hal itu? Yalah, saya menulis nenek kebayan kan, daripada antagonis ke protagonis. Ada yang menyentuh dengan beberapa naskah tu lah. Dan juga tentang lagu-lagu, bagaimana kata kunci itu sudah menggambarkan, dalam lirik lagu tu sudah menggambarkan fizikal nenek kebayan tu. Okey, doktor dah buka cerita pasal lirik lagu. Kita tanya sikit. Okey, dalam kajian doktor lah, yang lirik lagu ini yang menggambarkan nenek kebayan. Boleh kongsi apa? Nenek kebayan. Yang kata negatif ke positif ke? Nenek kebayan sebenarnya. Sampai tu doktor kita minum. Tak. Nenek kebayan kalau kita lihat tu mencari cucu, sebenarnya dia bukan mencari cucu nak kidnap cucu tu, menculik. Sebenarnya dia mencari cucu tu sebab dia ingin menjaga anak-anak yatim sebenarnya yang tak ada beribu dan bapa. Sebenarnya. Sebab
Sebab dia kaya Ya. dan mempunyai Dan ada lagi kawasan. apa yang anak raja. Tapi dia ada keinginan untuk itu konotasi negatifnya. Dia ingin menjadi suatu yang orang kata menguasai suatu lah. Mau jadikan dia berkuasa orang kata. Konotasinya itu. Dia memang menarik lagu tu. Sampailah lagu tu punyalah orang kata mempunyai pengaruh sampailah sekarang nenek-nenek kita kan. Anak-anak kita, nenek-nenek kita. Generasi kita. Itu satu lagi. Kalau kita lihat nenek tu memang dah fizikalnya dah bagi tahu si bongkok 3. Si bongkok 3. Jadi bila kita tengok bongkok 3 ni bagaimana kita lihat persepsi kita dah takut dah. Bongkok 3 kan. Kadang-kadang orang kampung kan suka mengejek juga si bongkok. Dan juga sebenarnya ada filem Piramdi si bongkok yang dah menjadi orang minyak. Ya. Dia kan bila dipamerkan si bongkok tu kadang-kadang benda yang negatif. Sebab kita mungkin pengaruh kita tu besar kepada filem-filem barat ataupun folklore barat. Jadi kita tidak banyak mentelaah bahan-bahan Melayu kita yang lebih indah, yang lebih baik kan. Sebab oleh itu bongkok tu digambarkan seperti hunchback. Betul. Jadi itulah bongkoknya. Okey, selain daripada yang tadi doktor? Yang bongkok 3 tadi. Bongkok 3 dan juga cari cucu di mana ada. Lagi anak raja kan? Anak raja. Yang itu yang 3 tu lah yang dominan doktor. Dan lain lagi apa nak cakap saya pun dah lupa lirik lagu. Cuba doktor boleh main ke? Teruk nyanyi sekarang. Terus orang tutup podcast. Kena tahu nenek-nenek si bongkok 3 siang mengantuk malam berjaga. Tu siang mengantuk malam berjaga. Kita normal hidup kita apa? Kita akan tidur di waktu malam. Siang ni jadi kan. Apa? Kalau malam ni apa? Kalau orang yang tak bangun tak tidur malam ni. Momok lah kan. Hantu lah. Masa tu lah dia nak memuja. Masa tu lah dia nak membuat satu apa orang kata aktiviti malamnya. Mungkin dia bertahajud sebenarnya kalau kita tengok. Mungkin lah kita kita persepsi bersangka baik. Jadi dia ada aura negatifnya, dia ada aura positifnya. Itu kena telaah tentang lirik lagu si bongkok 3. Yang malam ada persepsinya juga. Yang mengantuk malam berjaga mencari cucu di mana ada. Nenekku kahwin dengan anak raja. Nenek kahwin dengan anak raja. Macam mana tu doktor? Kak nenek kahwin dengan anak raja. Sebab dia jadi muda. Yelah, dia ada. Kalau kita sekarang nak kena pergi suntik vitamin C, botox. Kan dulu kan ada cerita-cerita Pontianak tu yang dipaku apa? Paku tengkuk. Jadi cantik. Yang dia kan seperti itulah tu. So nenek kebayan pun ada aura tak sampai ke sana lagi lah. Sebab dia hanyalah watak yang kita jelmakan. Jadinya nenek ni sebenarnya adalah kalau dalam hikayat lama ataupun folklore ni adalah orang tua lah. Orang yang berusia. Namanya nenek. Nenek kan. Sebab saya teringat filem seperti Hantu Kubur di mana dia memang seorang ahli sihir lah. Memang bomo kan yang mengucang-kacirkan kampung tu. Jadinya itulah membuatkan orang kata inilah nenek kebayan tu. Dia ada ilmu dan mengucang-kacirkan kampung. Dan dia adalah dalang kepada semua keburukan. Dan satu nenek kebayan ni tinggalnya tu di hujung kampung, di hulu. Jadi dia terasing daripada kehidupan orang luar. Jadi orang tak faham, tak mengerti siapa. Gitu apa ni nenek kebayan. Tidak ada tempat luahan perasaan. Hanya orang tahu yang mengenal. Apa orang kata jauh yang orang mengenal apa? Jauhar hanya mengenal manikam, betul ke doktor? Jauhari mengenal manikam. Macam tu. Maknanya kalau dalam hikayat-hikayat ni sendiri pun memang nenek kebayan tu tinggal di hujung kampung. Ya memang. Tinggal seorang diri. Baik. Seorang diri. Kampung. Ya itulah ada anak angkatnya Malendeman dan juga Indra Putra dan anak raja lah. Bukan sembarangan orang tau anak-anak angkatnya. Okey. Adakah dia berkahwin dengan anak angkat tu? Tidak. Dalam tu tak adalah kan. Tak. Dia menyayangi anak angkatnya tu. Kalau kita berbalik-balik Uci, kita melompat-lompat kita punya bincangan ni. Kalau kita lihat balik lirik tadi kan yang nenek si bongkok 3 ni, dikatakan dia berkahwin dengan anak raja. Lagu lah. Lagu lah kan.
sebenarnya lagu ini memang adakah tradisi lisan ataupun dicipta? Oh, okey. Ada. Ini memang dicipta ni. Oh, dicipta. Dicipta. Tapi ini dicipta daripada lisan lah. Daripada ungkapan lisan tu dicipta. Tapi kalau lirik-lirik yang dalam filem P. Ramlee ni memang semua yang tersirat lah. Diberi tersirat dan kita kena terjemahkan dia, kena menakul, keluarkan apa sebenarnya tersirat dalam lirik-lirik Nenek Kebayan tu. Nenek Si Bongkok 3. Perlu ada satu pengkajian lah, kajian lanjutan orang katakan. Supaya kita tahu makna-makna itu. Apa yang cuba disampaikan. Adakah betul dia kahwin dengan anak raja? Itulah gambaran. Gayat mana kan? Ya, folklore mana? Betul. Kita kena lagi. Inilah orang-orang yang mengkaji tentang cerita rakyat ni. Yalah, sebab kita tahu dia menjaga anak raja. Dia juga perantara dua hati yang ingin bercinta. Kan? Tidak pula digambarkan dia akhirnya yang menjadi lawa, menjadi cantik dan berkahwin dengan raja. Tapi di dalam lagu tu kita sampai. Ya, sebab dalam naskah tu sepertinya Nenek Kebayan tu sedar diri lah. Sedar diri. Okey. Yelah orang tua kan. So kita bila dah berusia dia jadi lembut lah. Dia tak berkeras macam. Tapi tak pernah diceritakan Nenek Kebayan ni fasanya macam mana. Fasa perkembangan kehidupannya tidak. Memang dihadirkannya memang begitulah keadaannya tu. Orang tua hidup sendiri di hujung kampung. Dia mempunyai kebun, suka berternak. Agaknya sebab tu dia duduk di hujung kampung. Sebab dia kaya, mempunyai ladang. Betul, kebun. Betul. Kolam renang. Betul. Apa lagi? Dan tempat semua anak-anak ni datang healing. Betul. Kata apa ni ayat budak-budak sekarang. Betul. Jadi dia memerlukan kawasan besar yang hanya ada tinggal di hujung kampung lah. Itulah yang orang menggambarkan takut nak pergi ke hujung kampung tu sebab bukannya mudah kan, kadang-kadang ada di dalam lalu hutan, lalulah kita ni percaya dengan jin dan sebagainya kan. Kalau kita nak pergi ke hutan, nenek-nenek tumpang lalu. Nenek siapa tu? Nenek Kebayan lah. Nenek tumpang lalu. Apa cucu-cucu nak lalu ni. Tu Nenek Kebayan. Kalau kita pergi hutan pun nampak je Nenek Kebayan. Ada persepsi kita. Betul juga daripada kita punya yalah yang kepercayaan kita ni yang tanpa kita sedar rupanya dia relate kepada budaya dan Nenek Kebayan tu lah. Figuran Nenek Kebayan. Jadi doktor kan kalau kita, apa pandangan doktor, macam mana kita nak mengubah stereotip Nenek Kebayan yang digambarkan di dalam media filem? Apa yang kita boleh lakukan? Macam audio siar ni. Okey. Salah satunya. Kita bagi penerangan ke orang. Dia bagi penerangan. Penerangan tentang apa ni, watak yang dah negatif tu. So kita ada satu pembuktian. Buktian itu melalui catatan-catatan. Walaupun dikatakan bahawa Nenek Kebayan ni tak wujud sebenarnya, hanyalah mistik, tapi kita mitos, tapi kita perlu menyampaikan seperti audio siar, filem ni sepatutnya orang-orang filem ni kena duduk sama juga dengan orang-orang daripada yang macam doktor lah, yang pakar bidang. Dia kena duduk dan kita kena tahu. Memang kita faham adaptasi filem tu ada yang kita lihat lah mungkin sebenarnya adalah untuk keuntungan, tapi jangan sampai apabila melibatkan keuntungan tu punah ranah kita punya tradisi yang memang sebenarnya lebih molek kan. Sebenarnya kita tidak salah kalau kita menterjemahkan dia yang ke dalam bentuk asal. Mungkin dia ada ubah orang filem ni dia ada kreativitinya sendiri kan. Jadi daripada situ juga sebenarnya boleh membantu persepsi daripada negatif tu kepada positif yang lebih positif lah. Jadinya apa yang doktor mungkin ingin lihat di masa hadapan watak Nenek Kebayan yang yalah, kalau kami ni, kalau Nenek Kebayan tu kita punya rujukan lebih kepada barat kan. Kita akan macam inilah dia. Ya betul. Sebab
sekarang ni banyak sangat kan teknologi, TikTok lah, apa semuanya kan. Jadi penyampaian kita nak bentuk satu figura mitos ataupun dalam mitologi alam Melayu tu sebenarnya sebegini. Nenek kebayan tu seperti ini. Jadi penting sebenarnya saya nak melihat bahawa satu watak yang pernah dihadirkan sampai sekarang ini, daripada bentuk negatifnya macam tak ada satu pun yang positifnya. Jadi saya pun menyarankanlah kepada yang terlibat sebab yang dalam bidang-bidang filem atau drama kan mempamerkan satu figura yang positif, iaitu nenek kebayan dari kehidupannya dalam naskah itu. Okey. Doktor jemput minum sekali lagi. InsyaAllah. Dah sejuk dah tu Dr. Hani. Sejuk. Penat kru kita. Tu nak tunggu Dr. Hani ni menyanyi nenek-nenek si bongkok 3 ni. Aduh. Nanti habis semua orang tutup. Tak naklah dengar doktor ni menyanyi kan. Sebenarnya menarik perbahasan mengenai nenek kebayan ni sebab yelah kalau kita tengok negatif sahaja, coraknya adalah banyak rujukan kepada barat. Tak ada pun yang kita tengok lebih kepada kita punya sendirilah kan. Jadinya adakah lagi watak-watak naskah Melayu khususnya dalam cerita rakyat yang doktor rasa selain nenek kebayan ni lah kan, kita dah highlight nenek kebayan hari ni. Mungkin watak-watak lain yang kita rasa macam ini pun boleh dibawa ke depan. Dibawa ke depan. Ni dalam cerita rakyat ni biasanya kita akan mempamerkan watak-watak utama. Macam nenek kebayan ni dia watak pembantu. Ya. Jadi kita boleh ketengahkan si Amang Putih. Si Amang Putih. Si Kembang Cina. Okey. Ini pembantu-pembantu yang si Amang Putih, si Kembang Cina. Si Kembang Cina lagi. Yang saya rasa yang itu yang paling dominan lah dalam cerita-cerita rakyat ni lah. Okey. Kita nak tahu sikit siapakah? Yang mereka ni sebenarnya kalau si Amang tu kita tahu dah bentuknya apa. Si Amang tu. Si Amang tu harimau. Tak. Okey. Apa tu doktor? Seperti kera lah. Kera, okey. Monyet lah macam tu. Yang sebenarnya monyet ni dia ada satu jelmaan. Itu mungkin juga ada jelmaan. Ya. Dia ada juga pengaruh Hindu sebenarnya. Oh, macam Hanuman. Ya, macam tu. Dan sebenarnya mereka ni banyak yang banyak membantu watak utama tu. Menyelesaikan masalah. Si Kembang Cina boleh mati hidup balik. Dia ada nyawa. Si Kembang Cina ni apa sebenarnya? Sama sebenarnya. Watak juga. Nama watak. Nama watak. Watak pembantu. Jadi sebenarnya Kembang Cina pun ni menarik untuk kita kaji. Sebab kalau kita cakap si Kembang Cina, kita akan cakap si Kembang Cina. Kita kembang, bunga kembang. Bunga lah kan. Bunga putih kalau kita tengok dalam ilmu perubatan dia selalu badan yang panas tu kita boleh menyejukkan. Simboliknya di situ. Dalam Hikayat Malim Deman. Dalam Hikayat Malim Deman. Sebenarnya banyak ya, Kembang Cina ni dia membantu Malim Deman ni. Okey. Maknanya dia adalah manusia lah. Ya, dalam situ namanya manusia tapi dipamerkan sebagai jelmaan yang boleh menjelma kepada haiwan seperti itu. Dia pun ada kuasa mistik. Ya. Tapi dia tak boleh orang kata mengatasi watak utama. Jadi dimatikan wataknya tu. Sebab dia ada kelebihan yang boleh ditonjolkan kepada inilah pengkajian sebenarnya. Okey. Mana datangnya nama si Kembang Cina ni? Sebab waktu tu memanglah kita kalau doktor tahulah kan. Saya tak tahu tu. Bawang putih, bawang merah saya tahu. Bawang putih, bawang merah. Sekejap lagi. Kalau siamang apa tadi? Siamang kecil. Si Kembang Cina. Si Kembang Cina. Nama pun pelik. Okay. Kalau yang siamang ni tadi saya terus ingat siamang gagak. Ya, Hanuman kan? Macam Hanuman tu. Hanuman. So dia bentuknya bentuk binatang lah. Ya. Yang selalu ikut dengan watak utama tu. Dan dia lepas tu tiba-tiba di perjalanan tu dia hilang. Diputuskan oleh pengarang tu supaya menampakkan watak utama tu dia berdikari. Tiba-tiba hilang begitu saja. Dia macam haiwan peliharaan. Ya, begitu. Dia bukan. Dia ada nyawa, mati dia hidup semula. Macam main game ni. Itulah. Ada nyawa, love. Love. Dapat lagi balik Ya, betul.
Sebenarnya banyak lagi boleh diterokai tu Dr. Hani. Tadi kata bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Tapi wujud ke bawang merah, bawang putih? dekat ni, dekat dapur kita ada kan? Itu bawang lah. So kita umpamakan bawang merah tu apa fungsinya, bawang putih tu apa fungsinya. Dijelmakan sebagai dalam watak manusia. Adik-beradik tu. Ya. Sebenarnya siapa yang jahat? Bawang putih ke bawang merah? Dua-dua tu kalau kombinasi sedap masakan tu. Okey, baik. Jadi ada pro dan kontra. Kita yang menjelmakan watak watak bawang putih tu tak semestinya putih. Bawang merah ni tak semestinya dia tak putih ni, maksudnya yang tak yang baik-baik saja. Kan negatifnya juga ada. Dan bawang merah ni pula juga kalau kita makan dia, kan kita rasa dalam perubatan ni memang adalah membawa mengharumkan makanan. Dan kalau rekomendasinya lah tu. Jadi diumpamakan bahawa itu yang saya katakan, bahawa orang-orang dahulu lah pengarang dia suka mengambil yang dekat, yang ada dengan kita dan dijelmakannya supaya menyampaikan mesej. Macam tu. Yeah. Sebab kalau kita tengok pun bawang, okey, satu lagi, Nujum Pak Belalang. Nujum Pak Belalang. Adakah wujud di dalam di dalam hikayat ataupun ini ada rekaan P.Ramlee? P.Ramlee. Nujum memang wujud. Nujum memanglah. Nujum yang bernama Nujum Pak Belalang. Pak Belalang tu sebenarnya adalah, yalah, kalau kita tengok Nujum Pak Belalang tu anak kepada si Belalang tu kan. Dia sebenarnya kalau tengok pelik juga, Nujum tu boleh berkahwin dengan Putera Raja tu sebab ada kasta di situ. Kan, betul. Jadi kita tengok mungkin P.Ramlee di situ ingin memecahkan kebuntuan bahawa kita ni sebenarnya sama saja. Dan juga sikap masyarakat Melayu dahulu, budayanya tu lebih suka mempercayai Nujum tu. Kalau Nujum Pak Belalang tu nama saja. Nujum yang malas, tapi sebab anaknya tu dia pula, sebab anaknya yang rajin dan pandai kan, jadi dia menjadi seorang nujum negarawan kan. So maknanya kesamaan lah antara Nujum Pak Belalang dan juga Musang Berjanggut. Dua-dua tidak wujud. Itu sebenarnya dua-dua tu dia mengkritik tu. Mengkritik je lah. Dia tidak wujud di dalam. Tapi ada dalam masyarakat sebenarnya. Dalam masyarakat ada. Kritikan. Tapi dia adalah fiction yang memang tidak ada dalam folklore kita lah pun. Yalah, betul. Menarik. Okey. Siamang tadi, ada juga kembang Cina. Putih bawang merah. Lagi ya? Apa lagi? Tapi ini yang antara yang popular lah. Dia memang banyak kali diulang lah yang dua karakter. Betul. Kalau dalam cerita Panji tu memang Hanuman lah. Hanuman. Maknanya si Siamang ni akan ada waktu-waktu tertentu menjadi Hanuman. Pengaruh dia Hindu sebenarnya. Ramayana, Mahabharata lah. Ya, betul. Okay. Mungkin ada yang tanya, siapa tu Hanuman? Siapa ni? Tu kena baca hikayat Sri Rama tu. Hikayat Sri Rama. Banyak hikayat nak baca ni. Banyak kena balik baca. Macam mari kita membaca hikayat. Sekarang dah senang dia baca, dah orang dah dah transliterasi, dah buat kajian semua boleh. Okey, macam mana sedikit lah doktor, sebab doktor banyak berkongsi berkenaan hikayat sambil tu kita di samping kita bercerita mengenai nenek kebayan tadi. Bagaimana kita, terutamanya kami yang bukan dalam bidang sastra tradisional ataupun sastra ni, nak membaca hikayat. Sebab nak membaca hikayat ni kan payah baca hikayat bermula lah. Mungkin ada tips mungkin untuk kita ni bertahan baca sehingga habis. Okey. Pertama nak tanya Dr. Hani, mesti Dr. Hani tanya saya kena tanya Dr. Hani. Baiklah. Dr. Hani suka tak tulisan Jawi? Tulisan Jawi Suka. Kenapa? Sebab dia indah. Dia tulisan itu sendiri indah. Betul kan? Tulisan Jawi dulu memang tulisan kita lah, dan tanah Melayu. Jadi kalau kita buka dulu, kita baca, okey, saya nak baca tulisan Jawi ni sebab adalah jati diri bangsa saya. Pertama, memang Dr. Hani susah sebenarnya nak terapkan, nak baca hikayat ni. Sebab bahasanya klasik. Jadi orang suka, macam pelajar saya lah kan. Mereka kalau baca tu mungkin dalam satu halaman tu dah tertidur. Betul. Tapi suka kalau saya bagi sinopsis. Baru cakap, macam tu ke? Yalah.
Oh okey. Cerita lagi. Dia suruh kita jadi penglipur lara. Jadi memang sukar sebenarnya. Sukar Dr. Hani. Sebab itu pentingnya bila pembacaan macam dalam sastra tradisional ni, macam hikayat-hikayat ke dalam pelbagai genre ni, dia memang kena terap dulu dari pihak di bahagian apa orang kata sekolah dahulu. Sekolah dulu. Mesti ada satu part yang bahagian untuk orang tahu tentang sastra tradisional lama. Tak payahlah yang lama yang semuanya, tapi sekurang-kurangnya yang utama setiap genre ni kita tahu. Supaya nanti bila masuk universiti mereka tak terkejut. Oh begini ke bahasanya dan tulisan. Perlu mantapkan tulisan Jawi itu, bacaan tulisan Jawi itu penting. Sebab tak semua dah menguasai tulisan Jawi itu. Betul. Saya boleh baca hikayat yang boleh sampai habis dalam Sulalatus Salatin, saya boleh baca habis. Tapi bila masuk hikayat siak, saya dah macam Astaghfirullahalazim, dia punya mukadimah pun dah macam 2-3 page. Itu yang edisi ringkas tu. Betul. Bukan yang asli kan. Jadi macam Masyaallah. Macam habis. Tapi kita tahu hikayat ni lebih, ceritanya lebih pelbagai, ceritanya lebih menarik kalau kita gali kan. Mana ada apa? Padi berbunga emas. Betul. Raja Sudan turun ke dasar laut. Dia memang simbolik tu. Ada teknologi orang katakan. Kan orang kata Raja Suran dalam Sulalatus Salatin itu menggambarkan orang pertama yang masuk ke dalam laut berpakaian peti kaca. Dia peti kaca kan? So seperti macam eksplorasi pertama ke dasar lautan. Betul. Sebenarnya kalau kita tengok itulah salah satunya yang menggambarkan keintelektualan orang Melayu pada masa itu. Sebenarnya Dr. Hani, kalau Dr. Hani bertanya tentang hikayat ni, kita boleh pilih sebenarnya. Kita suka ni, kalau kita suka genre yang sejarah, kita boleh membaca genre sejarah. Dan juga kalau yang suka cerita rakyat, dia baca cerita rakyat. Kalau dia genre yang epic, hikayat Hang Tuah, hikayat Iskandar Zulkarnain dan sebagainya lah. Kalau kita sebenarnya tanamkan dulu minat kita, barulah kita boleh membacanya. Dia kena slow-slow lah kan. Kalau nak memang habiskan. saya pun berdepan dengan masalah itu sebenarnya. Tapi kita kena kuat lah. Kena teruskan pembacaan. Kalau tak, siapa nak kaji lagi? Betul. Itu yang kita kena belajar daripada Dr. Salma tu. Macam mana nak menguatkan hati, habiskan pembacaan. Pemaksaan tu juga sangat penting. Pemaksaan ya. Okey. Kita akan hampir ke penghujung ni. Jadi sedikit kata-kata daripada Dr. Salma mungkin kepada para penonton kita di luar sana yang menonton podcasting dari studio ini berkenaan Nenek Kebayang dan juga maybe sedikit berkenaan sastra tradisional. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Hani dan pihak yang terlibat yang telah memberi satu ruang. Jarang-jarang ruang seperti ini diberikan kepada sastra tradisional dan saya sangat menghargainya. Dan juga saya bagi pihak sama-sama. Dan ini sebenarnya adalah satu inisiatif juga untuk kita memperkenalkan sastra tradisional kita, manuskrip Melayu kita yang lama. Jadi ini satu langkah yang saya harap ia positif dan disebarluaskan kepada pihak yang luar lah. Dan banyak juga kita perlu memberi penjelasan tentang apa itu sastra dan bagaimana sastra itu boleh pergi jauh dalam dunia yang saling orang yang mencabar sastra tradisional. Sastra tradisional itu sebab sebenarnya kalau dia dirangkumkan dalam bentuk teknologi, ia boleh pergi jauh. Dalam bentuk animasi, adaptasi, sebenarnya dia boleh pergi jauh. Bukan hanya Nenek Kebayang, tetapi pelbagai lagi. Raja Suran tadi, Siamang tadi. Ini salah satu orang kata platform yang terbaik yang boleh membantu bukan saja saya tapi juga kawan-kawan saya yang di luar sana yang sudah lama berkecimpung di sini namun tidak ada ruang untuk ke depan untuk memperkenalkan apa yang telah dihasilkan oleh orang-orang tua kita dahulu. Kalau tak ada hari ini sebenarnya, kalau tak ada yang dahulu, tak akan adalah yang kita dapat yang terbaik pada masa kini.
Sebab kalau kita tengok, lah. saya nak juga menyampuk tu. Okey doktor, silakan. Kalau kita tengok ini adalah kalau arwah Anwar Arai, Dr. Anwar Arai, dia kata sebagai intelijensia Melayu. Intelek maknanya kebijaksanaan orang Melayu, kehebatan, benda-benda yang tidak diungkapkan kan. Kadang-kadang yalah macam Raja Suran tadi, macam mana dia pada waktu itu, pada zaman itu digambarkan turun dalam kotak kaca ke dasar laut. Wow. Kita patut berbangga. Patut berbangga. Sebenarnya kita jangan tinggalkan. Kita kena selongkar, kita berbangga dengan apa yang ada pada kita. Jangan kita, benda yang luar ini memang kita boleh masukkan asimilasi dalam hidup kita, tapi kita jangan terus ketepikan. Ini adalah satu jati diri bangsa kita sebenarnya di tanah Melayu. Itu dia, menarik sekali. Mungkin lepas ni kita akan jemput lagi Dr. Salma untuk berbicara berkenaan dengan apa lagi, banyak sebenarnya kehebatan orang-orang Melayu yang kita boleh gali. Watan, ilmu gastronomi Melayu, gastronomi, ilmu firasat Melayu. Saya takut nanti kru saya semua lapar gastronomi. Pemakanan Melayu. Itu menarik tu. Saya pernah banyak sebenarnya yang saya dah alhamdulillah lah, orang saya bila diberi peluang itu, saya memang akan keluarkan kepustakaan watan kita tu. Kepustakaan watan. Sikitlah, apa tu kepustakaan watan? Himpunan ilmu-ilmu Melayu. Ada gastronomi, apa lagi doktor? Okey. Ada lagi yang paling popular adalah ilmu perubatan, ilmu persenjataan, ilmu tadi gastronomi, dan sebenarnya ilmu falak pun ada, ilmu matematik pun ada. Semua saya katakan bahawa apa yang ada pada hari ini sebenarnya adalah daripada manuskrip Melayu juga. Daripada manuskrip Melayu. Ilmu astronomi, sebagainya. Oh, itu dia. Menarik sekali. Kita akan jemput lagi, insya-Allah. Insya-Allah. Satu hari nanti dengan tajuk yang lebih menarik. Apa tajuknya? Kena stay tune mendengarkan kami, menonton kami daripada Podcasting dari Studio. Dan begitulah berakhirnya Podcasting dari Studio untuk kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Profesor Madya Dr. Salma Jan Nur Muhammad kerana sudi berkongsi dengan kita pelbagai, daripada nenek kebayan ke siamang ke sastra tradisional dan pelbagai lagi. Dan terima kasih kepada semua penonton yang sudi mendengarkan kami, menonton kami 1 jam ini, insyaAllah. Dan kita akan kembali dengan episod dan juga tajuk yang lebih menarik di masa hadapan. Stay tune, dengarkan kami di Dari Studio. Terima kasih. Assalamualaikum.